اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب سيدنا محمد وعلى آله ومن إليه منسوب وإلى أصحابه الذين اقتدوا بدربه صلى الله عليه وسلم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Kepada barisan penganjur yang saya hormati, kepada semua hadirin dan hadirat yang saya cintai, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di dalam satu acara yang menjadi tujuan dan tumpuan kepada para malaikat, yang acara seumpama ini akan menjadi kenangan kepada setiap orang yang beriman bila mana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki ke syurga Allah. Di antara apa yang akan dikenang dan diperbincangkan oleh penghuni syurga adalah kenangan indah dan manis ketika di dunia berada di salah satu majlis-majlis seumpama ini. Perhimpunan mana-mana saja yang melalaikan, yang tidak mendatangkan manfaat, tidak akan menjadi kenangan kepada mereka yang berada di syurga. Tetapi perkumpulan dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir akan menjadi buah bibir kepada penghuni syurga. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim." Mereka orang berada di surga bila mana bertemu satu dengan yang lain, yatasa'alun, saling bertanya, tanya kabar berita, ada ziarah. Mereka orang berada di surga saling menziarahi satu dengan yang lain. Yang pernah bersahabat di dunia, nanti bila mana berada di surga saling menziarahi, yatasa'alun, saling bertanya apa kabar. Yang dipertanyakan nanti bila mana berada di surga itu adalah, yang dikenang adalah inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami duduk bersama ketika di dunia, nad'u, selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Itu yang akan diingat. Ingat tak dulu kita berdoa kepada Allah? Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Demikian majlis ini adalah majlis yang bukan hanya kekalnya di dunia ganjarannya, tapi menjadi kenangan kepada mereka yang berada di surga. Moga-moga kita termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi orang yang akan bertanya nanti di sana bila mana bertemu satu dengan yang lain. Ingat dulu, tidak dulu UTM dulu ada majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum dukhulal jannati insyaallah. Amin. Allahumma amin. Keistimewaan majlis ini juga adalah majlis yang saya nampak ramai dihadiri oleh muda dan mudi. Dan saya berharap moga-moga apa yang menjadi doa dan harapan, bahkan pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam misi dakwahnya pertama, beliau berkata, "Nasaranis syabab." Yang membantu saya itu adalah banyak kaum muda. Ini yang hadir di hadapan saya, Masya Allah, ramai muda dan mudi. Moga-moga apa yang telah diberitahukan dahulu oleh baginda Rasulullah, Nasarani asy-syabab, yang membantu menolong saya menyebarkan agama ini adalah daripada kalangan muda dan mudi. Moga-moga kita yang muda dan mudi ini termasuk daripada golongan orang-orang yang telah dibanggakan oleh baginda Rasulullah untuk membela syariat Rasulullah, menolong ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kaum tua ini adalah merupakan bahagian hak mereka kepada kita untuk kita mengagungkan, memuliakan kepada orang tua, karena bahagian daripada mengagungkan Allah adalah mengagungkan kepada orang yang lebih tua. Inna min ijlalillah ikram di asyaibatil muslim. Bahagian daripada mengagungkan diri kepada Allah adalah memuliakan orang yang lebih tua daripada kalangan orang Islam. Alhamdulillah, yang muda mendapat kedudukan, yang tua juga diistimewakan, masing-masing mempunyai kedudukan di mata syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya tahu majlis ini adalah majlis yang sudah lama dari pagi tadi berjalan. Dan kalau boleh dikatakan bahwasanya bumi yang bertuah
adalah bumi di tempat UTMC. Daripada pagi tadi dengan majlisnya, dengan forumnya, dengan Ustaz Don Daniel, Masya Allah, Jazakallah Khair. Kemudian dengan yang Syekh Nuruddin Al-Banjari, dengan Ustaz Taufik, dengan pelbagai Masya Allah ulama yang datang. Kalau ini hujan, rahmat adalah terlalu banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan memberitahukan, "Ya Rasulullah, saya kalau duduk di tempat majlis kamu saya seronok, khusyuk, tapi bila mana keluar daripada majlis kamu saya mudah mula lupa atau mulai dengan kebiasaan dalam hidup ini tak merasa khusyuk macam berada dalam majlis engkau." Kata baginda Rasulullah, "Kalau kamu berada dalam keadaan di luar sana sama dengan keadaan kamu ketika berada dalam majlis bersama dengan aku, la safahatkumul malaikatu fit turuqat." Malaikat akan datang bersalam kepada kamu. Kalau mempunyai keadaan di luar sana seperti keadaan berada di dalam majlis, karena terlalu banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis-majlis seumpama ini. Macam mana tak turun rahmat sementara yang disebut adalah yang maha mempunyai rahmat Subhanahu wa taala? Macam mana tidak turun rahmat sementara yang disanjung dan dipuji orang yang diutus membawa rahmat kepada alam semesta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya rahmat tercurah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seseorang mendapatkan bahagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak akan hidup dalam keadaan susah selama-lamanya bila mana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk daripada golongan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan rahmat itu masih kekal berada dengan kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak akan bercakap lama, sikit saja nak bercakap. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah tajuk yang menyentuh kepada iman. Yang tidak sempurna keimanan seseorang walaupun mendakwa dirinya beriman tanpa dengan sesuatu itu. Apa yang dimaksudkan adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya sekedar perasaan yang ada kepada kita terhadap Rasulullah, akan tetapi ianya menyentuh kepada bahagian yang Allah telah berikan kepada kita daripada iman, yang mana keimanan ini hanya akan diberi oleh Allah kepada orang yang sudah tertulis dalam sabigatus sa'adah, yakni dalam tulisan orang itu akan diberi kebahagiaan oleh Allah, akan diberikan iman. Iman itu sebagai amanah dan titipan dari Allah kepada kita. Adakah kita menjaga, memelihara kepada iman itu agar supaya subur, segar, ataukah kita biarkan iman itu bersemadi di dalam dan dia tak punya cahaya kecil saja, maka dia akan kekal berada di dalam tanpa menyinari kepada tubuh badan dan amal perbuatan ini. Di antara perkara yang dapat menyuburkan iman dan melengkapkan iman itu adalah kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga perkara yang boleh membawa hukuman kepada seseorang bila mana dia mendahulukan kecintaannya kepada selain Allah dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu hukuman Allah kepada kamu. Kalau Allah mengancam kepada orang yang mendahulukan kasih dan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya, bermakna kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah perkara yang prinsip dalam agama kita. Hanya nak faham apa itu kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawakan dua hadis, yang dua hadis ini menyentuh kepada lubul iman, kepada jantung iman. Nak memahami hakikat iman melalui cinta. Dalam hadis baginda Sahih Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Baginda mengaitkan iman dengan cinta. Tak sempurna iman kecuali aku lebih ia cintai. Bila mana seseorang tidak menjadikan Rasulullah lebih dicintai, tak sempurna imannya. Lalu adakah kita mendakwa cinta kepada Rasulullah sudah cukup memadai bahwa diri kita sudah beriman? Belum. Karena arti daripada cinta bukan hanya sekedar perasaan sahaja, tapi arti daripada cinta itu diterjemahkan melalui perbuatan.
Ini juga diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum, tidak sempurna juga iman kamu, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehingga hawa nafsunya, kehendaknya, keinginannya, perbuatannya sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Jadi dua perkara. Tidak sempurna iman sehingga aku lebih ia cintai daripada ayah dan anaknya. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga perbuatannya ikut dengan ajaran yang aku bawa. Dikaitkan oleh baginda Rasulullah dua perkara. Yang pertama cinta, yang kedua ikut kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu iman itu dua, mahabbah wal ittiba', cinta dan ikut. Apakah itu iman? Untuk melengkapkan iman, cinta dan juga ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna cinta kepada baginda Rasulullah? Arti daripada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perasaan di dalam hati pengagungan kepada baginda Rasulullah, memuliakan kepada baginda Rasulullah dan mengedepankan baginda Rasulullah dalam segala keadaan. Itu arti kepada cinta. Adapun ikut kepada baginda Rasulullah, ajarannya apa yang disuruh itu adalah kena mesti ditunaikan seperti mana disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena salat Isya 4 rakaat, tawaf di Ka'bah 7 kali. Apa pasal? Ikut kepada baginda Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu macam mana kamu tengok aku ini salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kamu menunaikan manasik haji. Dan kalau begitu merangkumi kepada dua perkara iman itu. Yang pertama hati, yang kedua adalah perbuatan, mengikut kepada ajaran dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah pahlawan atau pahlawan cinta, kalau boleh nak digunakan bahasa pahlawan cinta lah. Kita dulu banyak cerita tentang kisah-kisah romantik. Kita nak menceritakan bagaimana kisah romantik yang sebenar dan yang sah, yang sahih, untuk kita dapat punya sifat rasa yang sama dengan mereka pahlawan-pahlawan romantik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kecintaan kepadanya akan sempurna menjadi iman kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Pahlawan yang pertama dalam kisah romantik ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yang memahami akan arti kasih sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterjemahkan kasih sayang itu dengan penuh pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah satu peristiwa, dia pergi ke Quba karena kabilah daripada Amr bin Auf ada selisih faham satu dengan yang lain, maka baginda turun daripada Madinah pergi ke Quba untuk mendamaikan. Sehingga ketika pergi ke Quba untuk mendamaikan, masa yang digunakan oleh baginda Rasulullah itu ambil masa yang lama, sehingga baginda ketika balik ke kota Madinah, didapati di kota Madinah ini Bilal sudah azan. Kemudian baginda lambat tak datang, maka dikumandangkan qamat, maka mereka bersepakat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Allahu Akbar. Maka setelah itu baginda Rasulullah datang. Baginda Rasulullah datang, maka baginda terus menembusi saf, berdiri di hadapan saf yang pertama. As-sahabah yang ketika dalam keadaan khusyuk salat, melihat Rasulullah menembusi jalan, mencari celah-celah untuk sampai ke saf yang paling hadapan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri pada hadapan as-sahabah melihat, maka sahabat tepuk tangan, yakni bagi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau baginda Rasulullah datang. Ini sebelum diberitahu oleh baginda Rasulullah bagaimana orang itu kalau ingin menegur dalam salat itu, kalau laki-laki dengan tasbih, tapi kalau perempuan dengan
menepuk tangan daripada telapak tangan dengan zahir tangan kiri. Satu peristiwa baginda Rasulullah SAW salat. Nanti yang kisah yang tadi saya sambung nanti. Kemudian ada satu sahabat Nabi, dia bersin. Ada badui di sebelahnya itu kata, Alhamdulillah. Cakap Alhamdulillah. Oh, sahabat itu pun cakap Alhamdulillah. Kata badui itu, Yarhamukallah. As-sahabah dah pada tengok kepada badui itu. Pasal apa? Pasal dia cakap dalam salat mana boleh cakap Yarhamukallah. Maka mata as-sahabah yang memandang kepada badui itu dengan pandangan yang lain macam. Badui itu pun cakap, kamu tengok-tengok aku pasal apa? Baru setelah itu sahabah marah, tepuk tangan. Dan tepuk kepada pahanya. Maka barulah badui itu paham kalau dirinya telah buat satu perkara yang mereka tak suka. Baru dia diam. Selepas salam baru ditanya oleh baginda Rasulullah, siapa tadi yang cakap tadi? Galana ya Rasulullah. Gal kata badui itu, demi Allah dia tak marah kepada saya, tak maki kepada saya. Apa pasal saya buat macam tu? Hanya dibagi tahu dalam salat tu tak boleh bercakap, yang boleh itu adalah doa dan baca Quran serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sahabah ketika tepuk tangan, Sayyidina Abu Bakar pun pada akhirnya ramai sangat yang tepuk tangan ini. Apa pasal, apa jadi di belakang? Sayyidina Abu Bakar pun menoleh. Nampak kalau di belakang Sayyidina Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Menoleh dalam solat itu kalau wajah sahaja tidak batal, tapi kalau yang menoleh tubuh badan, dada, mengalih daripada kiblat, baru itu akan menjadi batal, karena menghadap kiblat itu adalah dadanya. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika nampak kepada baginda Rasulullah berada di belakang, Sayyidina Abu Bakar berundur, ditahan oleh Nabi. Setelah takbir baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tetap berundur. Lalu Nabi menuju ke hadapan. Tukar imam di dalam salat. Hadis Bukhari. Maka Sayyidina Abu Bakar selesai daripada salat, ditanya oleh baginda Rasulullah, ya Abu Bakar, bukankah aku suruh kamu tidak berundur dan aku bagi isyarat kepada kamu untuk tetap di tempat kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tak patut bagi anak Abu Quhafah, yakni dirinya, menjadi imam di hadapan Rasulullah. Tak layak nak jadi imam kau di belakang. Ini bahagian daripada ta'zim, kasih dan cintanya, pengagungannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dari riwayat hadis yang dalam Sahihul Bukhari ini yang saya ceritakan, ada dua perkara. Yang pertama, pengagungan Sayyidina Abu Bakar dan suruhan Rasulullah. Pengagungan Sayyidina Abu Bakar pada baginda Rasulullah, melihat tak patut dirinya menjadi imam kepada Rasulullah sebab dia orang yang mulia. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar untuk tidak bergerak, posisinya menjadi imam, tapi dia tetap berundur. Adakah Sayyidina Abu Bakar tidak patuh kepada suruhan Rasulullah, yang mana kalau Nabi suruh mesti kita patuh dan taat? Ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diterjemahkan oleh para as-sahabah, diutamakan oleh para as-sahabah berbandingkan suruhan Rasulullah kepada perkara-perkara yang tak menyentuh tentang masalah syarak atau al-khalal dalam ahkam, sesuaian dalam hukum. Selagi tidak menyentuh kepada hukum, as-sahabah akan menentukan atau mendahulukan taat dan ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ali menulis dalam Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, tulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr. Kata Suhail ibn Amr mengatakan, kalau kami tahu kamu ini Rasulullah, kami tak akan perangi kepada kamu, hapus Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, hapus Rasulullah. Ali mengatakan, aku tak akan hapus ini.
Sayyidina Ali tak dengar cakap Rasul ke?